الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, lebih dahulu kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurniaannya. Allah beri kita kesihatan jasmani dan rohani, dan Allah izinkan kita pada pagi ini untuk kembali bertemu. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada yang berusaha lah, cikgu, Cili, Rasa dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT berikan sebesar-besar ganjarannya pada kita, sebagaimana dalam surah 17 ayat 15, firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Dalam surah 17 ayat ayat 7. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, in ahsantum li anfusikum. Jadi jika kamu membuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kamu. Wa in asa'tum falaha, dan sekiranya kamu buat keburukan, maka hal itu juga bagi orang tersebut. Namun hakikatnya semua ni nanti akan dinilai fa idza jaa wa'dul akhirah, dan bila datang janji akhirat itu la yasuu wujuhakum. Maka apa dia? Janji Allah nanti akan Allah kabulkan, Allah buktikanlah di akhirat nanti. Ini semua adalah usaha-usaha kita sendiri masing-masing bagi yang hadir kan. Mudah-mudahan dapat kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekalan akhirat kita. Jadi hari ini kita nak masuk surah Yasin ayat yang keempat, yang masih lagi topik pertama. Jadi topik ni iaitu Al-Quran, Rasul dan umat yang diutus Rasul. Dan ayat yang keempat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ala siratim mustaqim. Di sebelumnya kita bincang Yasin, kemudian kita bincang wal Qur'anil Hakim, kemudian kita bincang innaka laminal mursalin, dan seterusnya ala siratim mustaqim. Jadi perkataan ala siratim mustaqim ni ala ni maknanya apa? Ala di atas, atau makna dia sabit, kekal, tetap, pasti. Di atas apa? Siratim mustaqim, jalan yang lurus. Jadi seolah-olah sesiapa yang duduk berpandukan di bawah
rembayung Al-Quran sebagaimana ayat 2 wal Quranil Hakim, dan di bawah ajaran Rasulullah SAW, innaka laminal mursalin. Dia seolah berada di atas sebuah bahtera yang menyelamatkan dia daripada segala mara bahaya yang bakal menimpa dia. Jadi dia berada di atas bahtera kebenaran. Itu dia maksud ala siratim mustaqim. Jadi kataan ala siratim mustaqim ni juga maksud dia keadaan seseorang yang berada di atas petunjuk ni. Allah gambarkan keadaan dia seolah orang yang berada di atas sebuah bahtera jalan yang lurus. Sirat ni maknanya jalan yang luas. Luas satu luas makna dia. Nanti kita tengok mana yang akan saya bagi nanti. Dalam nota ada kot kan. Okey. Yang ini tak apa. Ini dia punya i'rab lah bagi orang yang. Jadi sirat kalau kita tengok dari sini kalimah siratin kemudian mustaqimin. Kan? Okey, siratin mustaqimin. Mustaqimin ni sifat kepada jalan. Jadi jalan ni ada banyak jalan. Dalam kehidupan kita ada macam-macam jenis jalan. Jadi jalan yang dibawa oleh Al-Quran dan Rasul ni ialah sifatnya satu, iaitu lurus. Tak sama macam jalan lain. Baik, sekali kita terus kepada maksud al-mustaqim. Sirat dulu. Jadi perkataan sirat ni asal dia dibaca Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim dan Kisai ni ihdinas siratal mustaqim dengan huruf sad, dan ada yang baca dengan huruf sin. Sirat dengan perkataan sin. Siratal mustaqim. Namun sin tu jadi huruf sad sebab nak dekatkan makhraj dengan huruf ta tu. Sirata jadi sirata. Ada juga yang baca dengan huruf zai. Ni. Inilah perkataan sirat. Cara baca dia ada 3 ni. Sad, sin dengan ihdinas siratal mustaqim ataupun ihdinas siratal mustaqim. Ada juga kadang-kadang kalau kita dengar ada kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Jangan pelik-pelik pula. Tapi ni dia punya kalimah dia. Dia baca nanti tengok. Sin dia bukan huruf zai pun dia baca. Jangan terkejutlah, tapi kita janganlah baca macam tu. Kita dengan huruf apa? Sad. Okey. Dan makna dia apa? At-tariq, iaitu jalan. Jalan. Dari sudut lughah bahasa. Sirat ini artinya jalan yang mudah. Asal maknanya diambil dari sebuah kata-kata ungkapan yang bunyi dia saratu ta'am, iaitu aku memakan makanan, telan makanan dengan mudah, tak tersekat pun. Itu maksud dia. Makanan masuk dalam kerongkong dia makan dan ditelan dengan mudah. Itu sirat. Dikatakan sirat berarti jalan dengan gambaran bahawa jalan itu seolah-olah menelan orang yang berjalan di atasnya atau sebaliknya. Jadi kalau kita tengok jalan tu, ada kenderaan kan? Kenderaan tu pun jalan meluncur, lama-lama dia hilang. Seolah-olah macam ditelan oleh jalan tersebut. Itu makna sirat tu. Jadi kalimah yang semakna dengan sirat ni, tariq, sabil, masluk. Yang semuanya berarti jalan. Ni 3 kalimah yang bermakna yang sama. Tariq, ada sabil, ada salak, masluk. Ini semua makna dia jalan. Ini dari segi bahasa dia. Baik, dari sudut syariat dia.
Apa makna sirat ni yang panjang sikit? Iaitu jismun mamdudun ala matni jahannam yariduhul awwaluna wal akhiruna fahuwa qantaratu jahannam bainal jannah wan nar wa khuliqa min hina khuliqat jahannam. Iaitu yang dimaksudkan sirat yang kita baca tu, tunjukkanlah kami jalan tu. Jalan apa? Lurus kat mana? Yang dimaksudkan tu nanti dekat akhirat. Titian sirat maksud dia. Sirat ni maksud dia titian sirat, iaitu bahagian yang membentang di atas neraka Jahannam yang akan dilalui oleh orang yang terdahulu dengan orang yang terakhir. Ia adalah satu jambatan melintasi neraka Jahannam yang terletak di antara syurga dan neraka. Dan ia tercipta sejak terciptanya neraka. Inilah sirat. Cuba tengok surah 19 ayat 71. Surah 19 ayat 71. Cuba 19 ayat 71. Di firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa maksud ayat ni? Wa dan in. Kalau jumpa dalam Quran ada in, lepas tu ada illa. Okey? Jadi in ni bukan makna jika. Ini maknanya tidak. Okey. In ada illa, ini bukan makna jika tapi tidak. Ataupun tidak lain. Maksudnya apa? Dan tidak ada pun daripada kamu semua, daripada kalangan kamu, melainkan waridu, melintasinya. Tak ada seorang pun daripada kamu ni, kita ni semua, melainkan semuanya akan melintasinya. Nya ni apa? Nya ni kembali kat mana? Titian sirat. Ya. Titian sirat nya ni. Nya ni kembali dekat ayat 68. Kita tengok ayat 68. Perkataan ni jahannam ni, kalau dalam Quran ayat 68 ni jahannam ni, nya ni maksud neraka jahannam. Itu maksud dia. Jadi tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan memang akan lintasinya, neraka tu dulu. Dan Allah kata apa? Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan hal ini adalah satu yang Allah sendiri telah tetapkan, wajib akan berlaku kepada setiap kita. Mesti berlaku punya. Ini dia masukkan titian sirat yang kita akan lalui. Sebab itulah kita hari-hari kena minta apa dia? Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang selamat lepas kita lintas nanti sampai ke destinasi dia. Tidak terjatuh ke dalam neraka Jahannam tu. Jadi siapa yang akan selamat? Allah selamatkan satu golongan saja. Ayat 72. Firman Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian, boleh baca? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
Orang yang bertakwa, apa jawapan dia? Sini kita nak tadabbur ni. Saya mesti cari ayat dia. Sebab sekarang ni benda selalunya macam ni kita jadi abstrak je. Dia mesti konkretkan sesuatu perkara dalam Quran ni. Siapa orang yang bertakwa? Apa dia punya syarat pertama dulu? Nak takwa, mesti ada ilmu dia. Mesti ada sumber dia. Apa sumber ketakwaan? Siapa yang nak berhenti bertakwa, Allah ajar, kan? Allah ajar jalan nak bertakwa. Kat mana? Nak jadi doktor kena tahu apa? Apa sumber kedoktoran? Kena ada apa? Bahan kedoktoran tu. Kan? Hari ni lah. Apa dia? Oh, dia ada hasil kajian doktor tu, buku kedoktoran. Tanya dia kan. Dia tahu alat-alat dia semua. Malaysia apa? Ada gurunya, dia ada bahan pembelajaran dia. Betul? Begitulah semua perkara. Mesti ada benda dia. Sumbernya. Jadi nak takwa apa adalah? Apa dia? Al-Quran. Kan? Betul tak? Zalikal kitab la raiba fi. Itulah dia. Hudan lil muttaqin. Inilah kitab panduan kamu. La raiba fi, yang tidak ada sebarang keraguan pun pada kitab ini tentang kebenaran dia, dan dia merupakan sumber apa dia? Hudan lil muttaqin. Sumber petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi siapa yang nak takwa, nombor satu, jalan dia mesti rujuk Quran. Siap menjadikan Quran sebagai panduan. Inilah golongan yang Allah, akhirnya Allah apa? Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu berlutut dalam neraka. Jadi ini maksud jalan yang lurus ni. Dari sudut syariat maksudnya ini. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita harap apabila kita kembali bertemu Allah nanti, saat kita dibangkitkan dan kita nak lalui satu benda yang menakutkan ni, ini yang terakhir nanti sebelum dapat masuk syurga ni. Inilah dia yang kita akan lalui, dan kita diberikan apa dia? Siratul mustaqim ni, jalan yang lurus di sini. Jadi ini maksud sirat lah. Jadi perkataan, balik pada nota, perkataan yang semakna dengan sirat ialah satu tariq. Dia ada dalam surah-surah yang saya bagi kat sini ya. Sirat ni kalimah apa kita bagi dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa dia ada sinonim, ada antonim kan? Tahu kan? Sinonim maknanya yang sama. Kan? Antonim yang berlawanan. Jadi ini yang sinonim. Kalimah yang sinonim dengan makna sirat ni dalam Quran, pertama tariq. Cuba tengok surah 40 ayat 30. Surah 40 ayat 30. Betul ke 30? Salah saya bagi sumber ni. Sekejap. Kan ni, tariqil mustaqim. Sudah 38 ni. Saya salah bagi ayat dia. Sorry. Oh, surah 46. 46 ayat 30 46 ayat 30. Sekarang ni yang kalimah tariq ni.
Belum lagi. Ni dulu kita nak tengok torik dulu. Dia ada 3 kan? Torik, sabil dengan suluk. Okey, torik ni dulu. Ayat surah 46 betul kan? 46 ayat 30. Surah 46 ayat 30 betul kan? Ke 40 tu. Baik, kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Qalu, kata siapa ni? Ni kata siapa? Kata jin. Kata jin yang beriman. Okey. Jadi mereka berkata setelah mendengar Quran yang dibaca Nabi, serombongan jin ni dengar Quran. Ada yang berpandangan ayat ni selepas Nabi keluar daripada pasar Uqas. Ada yang kata Nabi selepas balik dari Taif yang dilempar dengan batu. Rupanya ada makhluk yang beriman dengan dakwah Nabi masa ni. Itu sekumpulan dari jin yang beriman masa zaman Nabi Musa dulu. Lalu mereka dengar Quran ni. Tengok, kalau kita tengok Allah rakamkan bagaimana adab jin ni yang beriman ni. Dan wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin, dan ketika kami hadirkan kepada engkau satu kumpulan daripada kalangan jin yang mereka yastami'unal Quran, mereka sungguh-sungguh dengar Quran. Falamma hadaru, maka saat ketika mana telah hadir mereka ni ramai-ramai, ada yang lain datang lagi. Jadi riuh sikitlah. Datang lagi yang lain-lain nak dengar lagi. Jadi jadi kecoh sikit. Terganggu bacaan Quran Nabi tu yang diorang ni nak fokus. Apa dia kata? Qalu ansitu, dan mereka berkata diam. Ansit, diam. Nak dengar betul-betul. Di falamma qudiya, maka apabila telah selesai bacaan Nabi, wallau ila qaumihim munzirin, mereka terus pergi dakwah kepada kaum dia, sampaikan Quran pula. Inilah jin yang beriman. Macam mana pula manusia yang beriman? Macam mana? Sama tak? Mana lagi tinggi kedudukan kalau tengok ayat ni? Kita ke jin? Banding kita lah kan. Kita kata jin ni kan, ada falsafah kata apa? Sejahat-jahat manusia. Betul tak betul? Salah tu, tak betul tu. Itu rekaan je. Tak ada macam tu. Salah tu. Tengok ayat ni kata apa? Ini silap-silap. Jauh kita punya sikap kita berbanding jin. Jin ni tengok Nabi baca, dia dengar sungguh-sungguh Quran. Dan bila kawan-kawan dia lagi datang nak dengar, diam nak dengar ni. Kita macam mana dengan Quran? Dengar pun tak mahu kot. Kan? Yang kedua apa? Bila habis dia sampai Quran, mereka tahu Quran ni amat penting ni. Ini sumber peringatan, manusia semua kena tahu. Kawan-kawan kita semua kena tahu. Dia buat apa? Wallau ila qaumihim munzirin. Terus mereka ni apa orang kata? Terus pergi spread the truth ni kepada kaum dia. Untuk apa? Menyampaikan pula, sambung apa yang Nabi baca tadi, Quran. Jadi ni jin yang beriman yang Allah kata. Jadi tengok cara mereka dakwah pula. Ni ayat ke-30. Qalu, dan lalu mereka ni berkata, dakwah kepada kaum dia sama. Ya qaumana, wahai kaumku. Inna sami'ana kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar kitab. Unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan sesudah Musa. Dulu mereka beriman pada zaman Nabi Musa dengan Taurat.
Jadi telah terhenti lama dah wahyu. Lalu mereka jumpa, ada dengar ni, mereka terus beriman segera dengannya. Jadi terus sampaikan dakwah kat kaum dia, semuanya kami dah dengar satu kitab yang diturunkan sesudah zaman Musa, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang pernah diturunkan dulu ni. Yahdi ilal haq, dan ia memberi petunjuk kepada kebenaran, dan wa ila tariqim mustaqim, dan dia menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ini dakwah jin kepada kaum dia. Jadi malu kita kalau kita tak pernah buat macam jin ni lah sepanjang dengar Quran. Dakwah kepada kaum juga, kan? Tak ada kena kaum lah, kepada siapa sajalah yang dekat dengan kita. Jadi maksud ni tariqin sama apa? Siratim mustaqim mana dia? Itu satu contoh. Kemudian dalam surah, tengok perkataan sabil ni. Sabil dalam surah 40 ayat 38. Sabil ar-rasyad ni. Ayat 38. Wa qala alladzina amana, dan berkatalah orang yang beriman itu, ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, wahai kaumku, ikutlah aku menunjukkan kepada kamu semua. Sabil ni apa? Jalan yang benar. Sabil ni sama makna sebenarnya. Sabilar rasyad ai siratal mustaqim juga makna dia. Ni satu lagi makna. Jadi kalau jumpa dalam Quran ayat macam ni, sebenarnya walaupun bentuk ayat berbeza kalimah dia, tapi ini termasuklah yang kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim. Antara kalimah sinonim dia yang ni antaranya. Kemudian dalam surah 20 ayat 53. 20 ayat 53. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menyebutkan dalam ayat ni tentang jalan dia yang diberikan di dunia ni. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan, dan dialah yang menjadikan kamu bumi ini ada hamparan. Wasalaka lakum fiha, dan salaka ni suluk, menyiapkan untuk kamu padanya subulan, jalan-jalan, dan melorongkan kamu jalan-jalannya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit itu air. Fa akhrajna bihi azwajan, dan menumbuhkannya daripada asbab hujan tadi, pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan tu, min nabatin syatta, dari pelbagai jenis. Di perkataan di sini yang bila ni salak ni, salaka ni maksud dia jalan, yang Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. Sebuah hadis, hadis dia kita dengar ni semua. Sekejap. Salin hadis ni lah, boleh tambah sikit.
Baca dulu nanti saya terjemahkan. Kita tulis terjemahan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man, mana dia apa man? Sesiapa yang, ni syarat ni ataupun kita kata barang siapa yang, sesiapa yang salaka apa? Jalan tu lah. Telah berjalan ataupun menempuh. Sesiapa yang kita kata menempuh. Tariq, jalan juga. Satu jalan. Siapa yang menempuh jalan, yaltamisu, demi mencari apa? Padanya ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Sahalallah, telah mempermudahkan oleh Allah untuknya disebabkan usahanya. Usaha apa dia menempuh ni? Usahanya tariqan, jalan, ila, menuju ke mana? Ke syurga. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu apa tu? Bila sebut Nabi ajar, bila Nabi sebut maknanya apa? Ilmu yang Nabi bawa lah, ilmu aku lah. Ilmu aku, apa ilmu Nabi? Aku dapat wahyu, ilmu aku maksud dia. Siapa yang jalan nak dapat ilmu aku ni? Itu maksud dia. Ilmu yang Nabi ajar ni. Jadi, disebabkan usaha dia salak ni, salaka ni macam tu. Itu kalau kita jumpa kadang-kadang orang kata orang-orang yang ni dia kata apa? Suluk kan? Suluk tu apa? Daripada perkataan ni juga. Tapi kadang-kadang salah makna juga. Kena hati-hatilah dalam bab tu, suluk tu. Jadi salah je pula. Masalah ni kita faham ni usaha menempuh ilmu bukan betapa ke sikit semata-mata kita tempuh satu jalan. Faham Jadi itulah makna tiga makna ni sahabat. Apa ni ialah maksud yang sama bagi apa? Sirat tu yang kita duk baca hari ni. Baca hari ihdinas siratal mustaqim sama. Baik. Ini dari segi makna kita nak memaknai benda-benda ni. Baik, jadi kita tengok dalam surah 42 ayat 52. Ini satu ayat yang perlu kita ambil sebagai kayu ukur jalan yang lurus ni. Dan ayat ni beritahu macam mana Nabi mendapat jalan yang lurus. Dan Nabi dijamin berada di atas jalan tu. Nabi tak akan keluar lagi dah.
Kenapa begitu Nabi ni? Sebab apa? Sebab ada sebab dia. Ini berdasarkan ayat ni. Okay, kita baca ayat ni dulu. Ini asas asas kepada kita minta ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Mari terjemah macam mana? Wa kadzalika, dan demikian itulah kesimpulannya. Demikian itulah kesimpulannya. Ini maksud dia macam tu. Kami auhayna, kami telah pun mewahyukan ilaika kepada engkau pula wahai Muhammad. Sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi yang dulu juga, agar mereka dapat satu jalan untuk selamatkan umat mereka. Jadi sebelum dapat wahyu, nabi-nabi ni dapat selamatkan umat sebab dapat wahyu. Jadi demikianlah bagaimana mereka dapat kekuatan sebab pertolongan kami melalui wahyu ni. Sekarang engkau juga dapat kekuatan, kami wahyukan pula kepada engkau. Okey, jelas. Ruhan min amrina. Apa ni? Ruh, iaitu Quran ni. Dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya engkau tidak tahu tentang mana-mana kitab wahyu yang pernah turun sebelumnya. Walal iman, sebab apa? Kitab-kitab sebelumnya banyak yang telah rosak, telah diseleweng dan disembunyikan. Dan bahkan Nabi tak pernah pun diajar oleh mana-mana padri ataupun ahli kitab. Walal iman, dan engkau juga tidak tahu erti keimanan yang sebenar sebelum dapat wahyu ni. Walakin ja'alnahu nuran, namun akan tetapi kami telah menjadikannya, kitab ini, wahyu ini, sebagai cahaya yang nahdi bihi, kami berikan petunjuk menerusinya, man nasya'u min ibadina, kepada siapa saja yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi Allah pilih Nabi untuk diberikan wahyu ni. Dan setelah Nabi dapat wahyu, Nabi dapat Quran ni, dan Nabi, Allah jamin apa? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, setelah diberikan wahyu ini, la tahdi ila siratim mustaqim. Benar-benar engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kat sini ayatlah ni. Macam mana Allah jamin Nabi dapat memberi petunjuk kepada jalan yang lurus? Macam mana? Nabi dapat beri petunjuk kepada jalan lurus macam mana? Kenapa? Sebab dia Nabi Muhammad, sebab dia adalah keluarga Abdul Muttalib, sebab dia orang Arab, sebab dia dapat wahyu. Itu benda jelas. Sebab Allah beri dia wahyu. Sebelum umur Nabi 40 tahun, Nabi dapat wahyu kan? Nabi dapat wahyu tak? Tak dapat kan? Nabi dapat tak bantu umat dia? Tak dapat? Tak. Nabi dapat tak selamatkan, menghapuskan penyembahan berhala kat Mekah?
Tak. Nabi dapat tak hapuskan segala bentuk kezaliman kat Mekah? Tak dapat, tak ada. Jadi setelah Nabi umur 40 tahun turun wahyu ni, barulah keadaan tu akhirnya selesai. Kan? Beberapa lama setelah tu. Jadi sebab itulah kat sini asas dia adalah apa? Asas dia dakwah ni, manusia ni, usul dia adalah Quran tu sendiri. Jadi kita ni ceritalah macam mana pun, agama ke Islam ke apa ya, boleh cerita, datanglah dakwah ke, tapi akhirnya lihat balik masyarakat tu tetap juga tak faham-faham Quran juga. Sampai ke tak sampai dakwah? Sampai ke tak sampai? Tak sampai tak? Usul dia, tak usul usul ni akar dakwah Quran tu. Sehingga semua akhirnya dicorakkan dengan Quran tu, baru makna dia sampai. Faham? Kalau tak sampai maknanya dia ajakkan siapa sebenarnya? Akhirnya tak pandang Quran juga. Rasa macam dah Islam dah ni, tapi tak pandang Quran juga. Maknanya sebenarnya ke mana pergi dia? Nanti akhirnya dia rupanya pandang ke siapa? Ke kelompok, kepada tokoh dia, bukan kepada Tuhan juga. Sebab tu asal dakwah kita ajak manusia dengan Quran. Tengok macam jin tadi, dia ajak ke mana? Dia beritahu apa? Tentang ni. Sebab itulah asas dia. Akhirnya masyarakat semua celik Quran dan betul-betul kuasai perintah-perintah Allah ni masing-masing. Itu yang kita nak sebenarnya sampai. Kalau tidak sebenarnya dia hanya sangkaan kita je. Itulah yang Nabi bawa. Sungguh Quran ni tersebar dalam hati-hati para sahabat ni semua dan pada masyarakat. Jadi kita kena ingat macam itulah. Betul, kadang-kadang banyak kan yang kita bila tak tekankan hal ni, hari ni macam cendawan tumbuh ajaran sesat ni kan. Dan ramai pula orang ikut. Punca dia apa? Sebab apa? Sebab kita jahil dengan sumber petunjuk yang sebenar ni, itu je. Dan mudahlah orang yang tertipu ni. Disangkakan ikut ajaran Tuhan, tapi bukan. Rupanya ikut siapa? Ajaran syaitan. Ajaran tu manusia yang jadi syaitan yang bawa dia. Orang ikut dia, bukan ikut Tuhan. Iaitu asas dakwah ni disebut dalam surah 3 ayat 79. 3 ayat 79. Ni. Ayat ni tulis, usul dakwah mesti ada benda ni. Tak ada benda ni maknanya sebenarnya mungkin ada sebab lain. Ada kepentingan lain sebenarnya. Asas dia mesti benda ni berlaku dalam usaha tersebut. Surah 3 ayat 79. Boleh ni ayat ni adalah usul kepada maksud dakwah. Usul dakwah ni lah dia. Inilah intipati dia. Mesti ada benda ni dalam dakwah tu. Kalau tak ada ni dia tak dapat pun. Okey, baca ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Maka li basyarin, tidak patut bagi seorang manusia yang ayyutiyahul kitab, yang Allah berikan dia kitab, panduan, wal hukma, dan Allah beri dia kebijaksanaan memahami kitab tadi,
dan tahu untuk laksanakannya. Wan nubuwah, dan Allah beri dia pangkat yang lebih besar lagi, Nabi, yang mana dia didengari suara dia. Dia menyampaikan kepada masyarakat. Lalu dia khianati segala anugerah yang Allah beri ni. Dia dapat kitab, dia dapat ilmu, dia dapat kelebihan menyampaikan. Lalu apa dia buat? Apa dia buat dengan kelebihan dia ada ni? Summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia ajak manusia untuk apa? Jadilah hamba aku, pengikut aku, bukan hamba Allah. Faham? Jadilah pengikut aku, bukan hamba Allah. Ini bukan jalan yang lurus ni. Tapi ramai orang yang terpedaya dan sangka ini jalan-jalan yang lurus. Akhirnya jadi pengikut siapa? Yang salah lah. Jadi ini Allah sebut pada siapa ni? Ya, Allah sebut seolah pada Nabi. Jangan buat perkara ni. Tapi mustahil Nabi buat. Nabi ni amanah. Kan? Tak mungkin. Dan sebenarnya ini teguran untuk siapa? Kita-kita jugalah semua. Yang sepatutnya ajak manusia untuk jadi apa? Ayat seterusnya. Walakin ni. Namun dan akan tetapi sepatutnya kerja kamu ni yang nak berdakwah ni, yang Allah beri kelebihan ni, ialah apa dia? Kunu rabbaniyin, mengajak manusia untuk menjadi golongan rabbani. Apa maksud rabbani? Rabbani. Ni kena faham yang istilah sebenarnya. Boleh terangkan Apa ni rabbani? Rob, daripada perkataan Rob. Rob mana ya? Tuhan. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab, dia bila ada Rob kan, Rabbaniyin ni nama dia nisbah, penisbahan sesuatu lah. Kalau mana Islam, Islamiyin contohnya. Haiwaniyun, haiwan contohnya. Jadi yang ni maksudnya Rabbani ni orang-orang yang duduk di bawah asuhan Tuhan. Hendaklah kamu semua mengajak manusia agar jadikan diri mereka hidup di bawah asuhan Tuhan mereka. Rabb ni berkaitan Tuhan yang cipta kita, faham? Jadi macam mana kita ni nak hidup di bawah asuhan pencipta? Saya anak didik di bawah asuhan Cikgu Rashidi. Contoh. Apa bukti? Saya ingat quote kata-kata cikgu ni. Cikgu suka cakap macam ni, saya teringat. Cikgu ajar saya apa? Cikgu sini jauh. Sejarah. Apa bahan dia cikgu? Buku teks lah kan? Jadi tengok-tengok murid tu tak pernah bawa buku teks pun. Buku teks pun tak tahu ke mana. Kan? Tanya dia apa yang cikgu ajar, dia pun tak tahu. Dia betul ke anak didik? Betul ke? Betul ke dia anak didik cikgu? Silap cikgu pun tak nak mengaku macam tu lah. Faham? Itu bukti dia lah. Mesti ada bahan dia, didikan dia. Guru dia siapa? Apa cikgu cakap, dia tahu kata-kata ajaran tu, betul? Tiba-tiba kita nak kata kita ni anak siapa asuhan Tuhan. Apa bahan dia mesti ada? Allah asuh kita, bahan apa? Bahan utama, apa asuhan Allah? Al-Quran. Okey, saya tanya, apa yang kamu faham dengan ayat ni? Semua tak boleh explain. Betul ke Tuhan sedang didik kita ni? Kita tak pernah sedar benda ni? Jadi masyarakat semua pernah sedar tak benda ni? Kamu kata kamu hamba Tuhan. Sekarang ni Tuhan nak didik kamu dengan wahyu dia ni lah ni. 1400 dengan Quran. Apa kamu buat dengan Quran ni? Faham tak saya cakap ni? Jadi kita ni sedar diri ke tak sedar diri? Tapi malangnya kita bersemangat ke tak? Dan ini sebenarnya, bila macam ni maknanya apa? Ini membuktikan apa? Kita bukan Rabbani. Dan ini satu kebaikan ke satu kemungkaran sedang berlaku ni? Sebenarnya kemungkaran ke tak? Jadi bila pengabaian daripada Quran, satu kemungkaran ke bukan? Kemungkaran. Betul? Kalau kemungkaran maknanya apa Nabi kata dalam sebuah hadis?
Man ra'a minkum mungkaran. Siapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia cuba ubah kemungkaran tu, tangani dia dengan apa? Yadi apa? Dengan kuasa, dengan tangan dia. Kan? Kena ubah dengan tangan dia. Apa kemungkaran lagi ni berlaku yang berluasa sangat? Orang tak pedulikan Quran. Ni bukan orang kafir. Orang Islam yang sepatutnya jadi Rabbani. Dia tak usaha nak biarkan diri dia diasuh dengan wahyu Tuhan. Dia tak pedulikan langsung nasihat Tuhan dia. Ini kemungkaran besar. Ke tak rasa apa-apa? Jadi siapa yang lihat kemungkaran, dia kena buat apa? Usaha selesaikan dengan tangan dia. Okeylah, orang kata, Nabi kata apa? Fa in lam tastati', kalaulah dia, fa in lam yastati', dan jika dia tak mampu, fa bi lisani, usaha juga untuk nasihat dengan lisan dia ataupun dengan tulisan dia. Beri teguran dengan ni ataupun lisan, ingatkan orang. Boleh buat. Sampaikan balik ni, sedarkan dia. Kamu yang lama tinggal Quran, jomlah belajar. Okeylah, Nabi kata, fa in lam yastati'. Okeylah, kalau dia tak mampu juga. Apa Nabi kata? Fa bi qalbi. Dia rasa bencilah keadaan ni dengan hati dia. Rasa tak suka, sedih. Apa salah orang tak nak belajar? Kenapalah Quran ni orang tak nak? Kenapa? Ada. Faham? Itu zalika ad'aful iman. Namun itu iman yang paling rendah sekali. Itulah selemah-lemah iman. Tu bayangkan, selemah iman kurang-kurangnya kita ni rasa sangat tak seronok dan benci bila orang tak nak usaha belajar faham Quran. Sebab ini kemungkaran. Jadi sekarang ni tahap terakhir tu ada dalam jiwa ke tak ada? Tahap yang paling lemah tu masih ada dalam jiwa ke tak ada? Ke tak ada rasa langsung tahap tu langsung? Jadi ketak rasa pun masalah dan benci, maka maknanya iman kita sekarang ada kat mana? Ni kena sedar benda tu. Faham inilah yang kita tak sedar ni. Video ni biar ramai tengok sikit. Tapi itulah hakikat dia, hakikat hari ni. Betul kalau sukan sekolah ramai datang. Maraton penat dulu. Siap ada rela lagi tahan. Tahan apa? Kan jangan bagi lalu. Laluan pun tak boleh lalu. Faham Semua pakai baju ni kadang-kadang jogging semua pergi lari lah. Untuk dapat apa? Dapat apa tu? Medal lah kan. Alhamdulillah kan. Dapat tak jalan yang lurus? Dapat jalan yang lurus tak? Jadi ni kadang-kadang kita kena pelik-pelik juga. Sehingga halang pula kerja kita. Ni baru-baru ni lah kan. Macam saya dekat semalam jam jalan nak pergi masjid, nak masuk lewat kan. Pasal ada halangan tu lah. Lari maraton ni tak apalah kan. Itulah aktivitinya. Tapi begitulah manusia ni untuk usaha tu dia apa? Boleh keluar semua. Banyak wang keluar, banyak tenaga keluar, banyak usaha sama yang diadakan. Semua yang sungguh-sungguh buat kerja-kerja tu. Betul? Untuk dapatkan apa? Nak kerja apa? Ya. Jadi sekarang ni yang kesini kat mana pula? Kalau betul-betul lah semuanya datang ni dengan ni kan, usaha ni kuno Rabbani yang faham ayat ni, sepatutnya apa berlaku? Jalan ni pun jam. Sini kena upah rela supaya orang ni sebab penuh ni tak muat, dia orang ni kena buat bertingkat-tingkat. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Susah dan sukar benda ni. Yang ni ujian dia. Sebab itulah apa punca dia? Dia punca dia apa? Kita ni dengan Quran ni kita tak ambil apa? Peduli kan. Saya suka. Ini isu yang saya nak bangkitkan sikit. Perkataan ni. Keunikan buat kalimah Arab yang kita tak perasan. Kita selalu sebut apa? Tak ambil peduli. Pernah fikir peduli tu daripada perkataan mana? Perkataan apa? Peduli tu, perkataan peduli tu sebenarnya wujud daripada perkataan bahasa apa? Tak tahu. Peduli daripada bahasa Arab. Asal dia fuduli. Fuduli, tahu fuduli. Ada lagu ke? Fuduli maknanya fudul, fadal. Afdal apa afdal? Kalau orang nak solat,
Antar imam lah, antar lebih afdal. Maknanya apa? Lebih utama. Fuduli utama. Jadi bila fuduli, li ni aku. Apa dia? Keutamaan ku. Quran ni keutamaan dia. Keutamaan saya, dia Quran. Itu maksud ambil peduli. Dia jadikan itu paling utama dalam hidup. Masalah kita sebab apa? Kita tak peduli Quran. Maknanya Quran bukan benda utama dan penting. Fudul ni kepentinganku, kepedulian aku, keutamaan untuk aku, Quran. Fuduli itu maksud dia. Faham? Dan macam mana sesuatu tu menjadi kepedulian utama kita? Satu perkara tu menjadi sesuatu yang paling kita peduli. Macam mana benda tu boleh sampai macam tu? Dia mesti ada sebab dulu. Macam mana tiba-tiba kita nak peduli satu perkara tu sungguh-sungguh tanpa sebab ni? Apa sebab satu benda tu kita betul-betul pedulikan dia? Contohnya dia sangat ambil peduli tentang apa? Ibu tunggal. Okeylah, ini dia sangat ambil peduli tentang alatan memancing. Contoh, semua perkara berkaitan pancing semua dia tahu. Ini dipanggil apa dia? Rapiak apa benda tu? Rapala dia apa, jenis apa, kan? Tali jenis apa benda semua dia tahu. Diorang yang macam mana ni nak ikan ni kena pakai yang ni. Oh ini berapa kilo punya kena pakai yang macam mana, kan? Dia punya tu semua. Kenapa sampai macam tu? Sebab minat. Minat ni bahasa Arab ke apa? Minat ni bahasa Inggeris apa? Hobi. Hobi bahasa apa? Hobi berkaitan cinta. Cinta bahasa Arab apa? Hub. Kalau cinta aku, kecintaanku tambah je ya ni aku. Macam ni jugalah. Hub. Ya, jadi sebelum nak peduli sesuatu, kena cinta sesuatu dulu. Oleh kerana kita pun tak cinta Quran. Sebab tu orang kalau cinta gunung, dia buat apa? Segala gunung dia ranjau habis. Betul? Mana lagi yang best? Dia tak peduli padahal dia boleh mati pun jatuh. Kan? Tak kisah dia. Segala alat, kan? Alat apa yang diperlukan semua dia nak tahu. Berapa kilometer semua dia nak tahu. Kita nak berhenti kat mana semua dia nak ambil tahu. Betul? Itu bukti apa? Kenapa? Kerana dia hobi, minat, dia cinta jadi hobi dia. Akhirnya dia pedulikan benda tu habis-habisan. Betul? Jadi itulah masalah kita. Rupanya kita tak cinta Tuhan. Bukti cinta Tuhan, apa dia? Quran lah. Quran ni kalam Tuhan. Kan? Ramai hanya dakwa je cinta Tuhan. Betul, cinta Tuhan. Tuhan bagi surat dia. Awak cintakan saya ke bang? Kenapa SMS saya tak baca pun? Orang lain je SMS awak baca. Saya bagi surat, awak tak buka langsung. Mana cinta awak ni? Faham tak? Jadi kita kata cinta Tuhan. Bukalah kalam Tuhan ni baca. Inilah bukti cinta. Kenapa kamu tak nak pedulikan? Kan? Jadi ini benda-benda yang kita kena sedar ni. Dua. Jadi, sebab itulah nak cinta sesuatu, dia perlukan apa? Nak cinta benda tu, apa diperlukan? Kenal dulu. Kenal macam mana? Jadi itu proses apa tu? Bahasa Inggeris kita panggil grooming kan? Groom kan? Betul tak? Tahu groom kan? Okey, perkataan hub ni dia perkataan apa? Habbah. Pernah tak makan ubat? Ni yang bagus kita kata ni. Ni kira penawar paling mujarab pada semua penyakit kecuali mati je. Apa dia? Habbah. Habbatus sauda. Habbatus sauda maknanya dia apa bahasa Melayu? Habbah maknanya apa? Biji kecil. Sauda hitam, biji hitam. Jadi hub ni dia perkataan habbah. Habbah ni biji. Maksudnya apa? Jadi nak hadirkan sampai kita suka, cinta, kena asuh, kena grooming dia. Kena bentuk, kena benih, kena tanam. Jadi maknanya benih Quran tak ditanam dari kecil pun. Macam mana nak cinta? Boleh cinta ke? Kita memang diajar untuk apa? Cinta dunia. Dari dulu lagi. Belajar Quran untuk apa dia? Untuk hanya jadi batu loncatan saja. Orang ambil suka. Anak saya nak hafal Quran supaya nanti dia cerdik, otak dia cergas. Supaya dia boleh jadi hamba dunia pula. Dihantar tu kat dunia. Quran dia hanya belajar baca je. Faham tak? Tak faham. Masuk dalam jiwa dia. Jadi tak ahli Quran tak? Betul tak betul? Tak betul? Jadi Quran jadi apa sekarang?
Quran jadi peralatan. Kita ni semua memperalatkan Quran untuk kepentingan kita. Sepatutnya Quran jadi pimpinan kita, depan kita. Kita yang kejar Quran, bukan Quran kejar kita. Bila kita guna Quran untuk kepentingan saya. Bukan majlis, main Quran main sini, main. Datang ke saya. Tengah-tengah majlis, sekali saya nampak buatlah macam-macam. Kalau semua habis, itulah kita Quran. Jadi ini beradab dengan Quran tak? Agak-agaklah awal tak kita buat benda ni. Jadi ini benda-benda yang kita kena sedarkan, tak boleh main-main. Inilah generasi Quran yang kita bimbangi terus sampai sudah macam ni. Jadi Nabi suruh jadi Quran kat mana? Man ja'alahu amamahu. Siapa jadikan Quran di depan dia, qadahu ila jannah. Baru Quran akan bawa dia masuk syurga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri. Siapa jadi Quran belakang dia. Dia bukan tak ambil Quran. Quran ada. Tapi Quran kat mana? Kat belakang. Bila Quran ada dengan dia? Bila dia perlukan untuk kepentingan dia. Tak. Quran adalah matlamat hidup kita. Dan kita bahagia nanti ke akhirat. Bukan kita. Bukan kita ambil Quran untuk kepentingan kita, tak. Itu inilah maksud Rabbani ni. Allah kata apa dalam ayat ni? Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu Rabbani. Disebabkan apa? Usaha ni, usaha yang berwajib ada sentiasa. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Disebabkan kamu berusaha mengajarkan Quran ni. Wa bima kuntum tadrusun. Dan disebabkan kamu berusaha mempelajari ayat-ayat dia. Kitab Allah ni. Inilah maksud usul kepada perkara dakwah tu. Dakwah ni nak datangkan macam ni. Usaha belajar dan mengajar Quran kat tengah masyarakat. Sebab inilah punca segala kerosakan sebenarnya. Tak ada perkara ni. Jadi, inilah jalan yang lurus yang kita nak cari. Lepas tu kita minta kat Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap masa. Okey? Lepas tu kalau kita faham maksud ihdina ni banyak. Pertama, ihdinas siratal mustaqim apa dia? Alimna siratal mustaqim. Ajarkan kami Quran, jalan yang lurus. Yang kedua, fahamkan kami siratal mustaqim. Yang ketiga, faqihna siratal mustaqim. Perdalamkan ilmu kami untuk dapat jalan yang lurus. Yang keempat, lagi, arsyidna siratal mustaqim. Bimbing kami pula untuk laksanakan di atas jalan yang lurus ni. Yang kelima, istamilna, gunakan kami atas jalan yang lurus ni. Yang keenam, banyak sebenarnya makna ihdina ni. Itulah manusia peduli. Peduli yang kita pun nak tahu perincian, kan? Satu perkara tu sampai mendalam. Dan yang terakhir apa? Sabbitna siratal mustaqim. Kukuhkan kami, kekalkan kami, teguhkan kami di atas jalan yang lurus. Ambil 5 makna. Berapa makna saya bagi tadi tu? Ihdina. Okey. Maksud ihdina ni antaranya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ni. Okey, tunjukkanlah kami ni. Maksud dia satu apa? Alimna. Ajarkan kami. Ataupun makna dia fahimna. Apa ni? Fahimna, berikan kefahaman kepada kami. Yang ketiga, faqihna. Faqihna apa? Fahamkan, perdalamkan, faham dengan dalam. Yang seterusnya, waffiqna, berikan kami
taufik. Beri kami taufik, iaitu apa dia? Kekuatan untuk amalkan. Kemudian arsyidna, bimbing kami. Ni bimbing, ni beri taufik, ini beri kefakihan, ini beri kefahaman, ini berikan ilmu, ini berikan bimbingan. Bimbing kami. Lagi istamilna. Ni apa? Pekerjakanlah kami. Pergunakanlah kami khidmat atas jalan yang lurus. Ni pergunakanlah kami atas jalan yang lurus. Kami buat kerja ni semua berada di atas landasan yang benar. Bukan kerja sia-sia. Kita tak nak kerja kita sia-sia kat dunia ni. Dunia dah lah penat lelah. Tengok lepas tu apa dia? Amilatun nasibah. Kerja dengan penat lelah, akhirnya ending of life dia tasla narun hamiyah, masuk neraka juga. Rugi je. Sia-sia je buat penat-penat. Memang dunia ni dah penat dah. Jadi kita tak nak penat itu bertambah penat nanti lepas mati. Dan yang terakhir apa? Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Sabitna apa? Sabitna. Sabitna. Teguhkan pendirian kami di atas jalan yang lurus. Inilah 7 makna ihdina tu. Ihdina siratal mustaqim tu. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuba kita tengok satu mana. Pertama, alimna maknanya apa? Ajarkanlah kami. Yang kedua, fahimna, fahamkanlah kami apa tu jalan yang lurus tu. Yang ketiga, faqihna, perdalamkanlah pengetahuan kami ini. Faqih, Allahumma faqihna fid din kan. Wafiqna, berilah taufik kepada kami untuk amalkan apa yang telah kami ketahui atas jalan yang lurus ni. Yang kelima, arsyidna, pandulah kami, bimbing kami, jangan kami terseleweng di atas jalan yang lurus. Yang keenam, istamilna, gunakan habis-habisan kami ni untuk khidmat atas jalan yang lurus. Istamilna ni. Yang terakhir, sabitna, kukuhkan kami, kekalkan kami di atas jalan yang lurus sampai kami mati. Okey. Dapat 7 makna. Dapat 7 makna ihdina tu. Itulah kita baca ihdina selama ni. Ini semua kita panggil juga apa dah? Kalimah apa? Antonim ke sinonim? Sinonim yang sama makna. Penting tak tahu benda-benda macam ni? Penting. Okey? Sebab itulah orang yang dah ulama besar pun tetap tak kena baca ihdina siratal mustaqim. Kan? Kata dah ada ilmu, tak payah bacalah, dah dapat jalan dah. Tak, rupanya sebab makna dia banyak. Perlu apa? Istiqomah pula, tergelincir. Berapa ramai orang yang ada ilmu akhir tergelincir. Kan? Orang yang beriman, yang ulama besar, akhirnya mati, murtad ada. Jadi semua ni kita bimbang berlaku pada kita. Satu kita kena minta dengan penuh keikhlasan. Okey. Beberapa makna lah dalam ni, jalan yang lurus. Tadi kita bincang surah apa tadi? Kunu Rabbani kan? Habis dah kan? Okey. Baik, jalan yang lurus. Slide seterusnya. Iaitu jalan yang tegak lurus dan tidak bengkok. Berapa dah? 10.30 dah. Jalan yang tegak lurus dan tidak bengkok, tiada kebengkokan. Ini kita boleh rujuk surah 18 antaranya, ayat yang kedua. Saya bagi apa tu? Ayat-ayat tu untuk rujukan tau, di sebelah tu itu amanah kita lah, kita kena bagi ayat sebagai rujukan. Sebab apa yang kita dakwaan ni, kita sebut dakwaan yang kita bawa ni, jalan ni, ini firman Tuhan. Lepas tu kita kena bawa apa yang datang daripada Allah, bukan dengan sendiri-sendiri.
Jadi semua ni boleh tengok rujukan nombor di sebelah belakang ni nombor Quran ayat-ayat yang berkaitan Yang dimasukkan siratal mustaqim iaitu jalan yang tegak lurus yang tidak ada kebengkokan. Antaranya ayat rujukan surah 18 ayat 1 hingga 2 Allah firmankan Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ni. Segala pujian dan kesyukuran itu bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab ini iaitu Quran dan tidak menjadikan di dalamnya sebarang bentuk kebengkokan iaitu yang boleh menyesatkan manusia tak. Quran tidak akan sekali-kali menyesatkan kita. Tapi kenapa macam mana ada yang kata sesat juga bawa Quran? Sebab dia yang menyelewengkan maksud sebenar Quran. Iaitulah punca kesesatan lah. Baik. Yang kedua makna dia jalan yang luas dan tidak sempit, dia luas dan ramai yang boleh lalui jalan ni. Bahkan sebenarnya Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah. Semua manusia kalau ramai-ramai duduk di atas jalan lurus ni tak ada berebut-rebut. Semua akan sampai dengan selamat. Sebenarnya. Ini maksud jalan yang luas tidak sempit ni. Dalam surah 6 ayat 125 contohnya. Ayat dia yang lapang, lapang. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Antaranya siapa yang Allah inginkan untuk memberikannya petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan siapa yang Allah ingin untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit. Ka'annama yas'adu fis sama'. Seolah-olah dia ni seorang yang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan kekotoran ke atas orang-orang yang tidak beriman. Dan mana yang ketiga, jalan yang cerah dan tidak gelap. Betul Nabi datang dengan bawa Quran ni apa? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Surah 14 ayat 1 tu Surah 14 ayat 1. Datangnya Nabi dengan bawa kitab Allah ni litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada cahaya. Bahkan dalam ayat lain dalam surah 5 ayat 15 Allah nyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada sisi Allah cahaya iaitu Nabi. Nabi ini nur yang membawa cahaya petunjuk kepada umat manusia dan kitab yang menerangkan. Jalan yang lurus yang keempat, jalan mendekatkan dan tidak menjauhkan. Semakin kita berada di atas jalan ni, kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Jalan yang kelima, jalan yang tetap dan tidak berubah, yang telah sempurna. Dan yang keenam, jalan menuju kenikmatan syurga, bukan membawa ke jurang neraka. Jadi ni 6 bentuk lah. Kalau nanti boleh buka balik kan nota yang saya bagi ni. Inilah maksud siratul mustaqim secara makna-makna yang pelbagai. Gabungan makna-makna ni lah. Okey. Jadi semasa di dunia jalan yang lurus apa makna dia? Nabi SAW dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey, kat dunia Nabi ada buat satu keterangan kepada sahabat ni. Menerusi hadis ni. Khattan lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah SAW telah pun khat ni maknanya apa? Membuat garisan. Biadi dengan tangan dia. Nabi buat garis kat tangan dia. Summa qala, lalu Nabi bersabda, haza sabilullah, inilah jalan Allah, mustaqimah yang lurus. Summa khatta khututan, lalu Nabi pun buat satu garisan lagi, khututan yang banyak-banyak, yang kecil-kecil.
an yaminihi, daripada tak kanannya, wa shimalihi, dan kiri, sebelah kiri dan kanan. Kemudian Nabi kata hadza sabilu mutafarraqatun ala kulli sabil. Inilah jalan yang memecah belahkan di atas jalan yang lain. Minha syaitanun, dan pada jalan ini ada terdapat syaitan yad'u ilaihi, yang mengajak kamu, memanggil kamu kepada jalan tersebut. Summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman. Lalu Nabi pun baca ayat surah 6 ayat 152, 53. Kita tengok, saya ada lukis gambar dia. Ayat ni nanti kita baca sekejap ya, 153. Ni. Ini Nabi buat satu garisan tengah ni kat pasir. Ini Nabi kata apa? Inilah jalan yang lurus. Okey. Kemudian Nabi pun buat satu lagi garisan kecil-kecil tepi ni. Dia buat kecil-kecil dan dia kata inilah jalan yang bercerai-berai, dan di atas setiap jalan ni, kalau kita selamat jalan ni, ada lagi jalan yang ni pula, syaitan panggil lagi. Selamat yang ni, ada jalan ni pula, syaitan panggil lagi. Terlalu banyak. Kiri kanan, maknanya jenuh kita ni nak sampai ke destinasi. Ujung ni akhirat lah, sampai mati. Tapi sepanjang kita nak sampai kepada kematian ni, jadi maknanya apa? Jalan kan. Nabi ambil kayu, Nabi buat kat pasir, Nabi buat jalan macam ni. Jadi ni perjalanan kita nak sampai kepada matlamat akhirat ni. Lepas tu Nabi buat garis sini, kiri kanan. Ini berkata inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus kat dunia ni. Kita sedang menempuh ni. Dan kemudian berkata ini semua adalah jalan-jalan juga yang lain, yang ada, yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan yang sebenar ni. Dan akan pesongkan kita. Dan setiap jalan ni ada syaitan. Siapa syaitan? Mungkin kita pun boleh jadi juga. Faham lah. Mungkin ibu bapa, mungkin pemimpin. Faham? Semua itulah termasuk. Jadi ni syaitan-syaitan yang akan apa? Yad'u lahu, panggil orang, mai ikut jalan ni, mai ikut jalan ni. Ini maksudnya apa? Ini Quran yang sedang bawa kita ni. Quran. Sepanjang kita nak betul-betul ikut jalan Quran ni, akan ada jalan lain yang panggil kita. Mai sini, kemari sini. Sehingga kita tinggal jalan yang sepatutnya kita lalui. Faham? Kalau kita selamat jalan yang ni selamat. Akan ada pula yang kedua. Selamat lagi, ada yang ketiga. Selamat lagi, sampailah yang terakhir ni. Jadi kita harap-harap kita selamat semua ni, sampailah kematian. Faham? Itulah sepanjang hidup. So tu kita kena masuk ihdinas siratal mustaqim ni, faham mana ni? Semua ni. Okey. Jadi Nabi sebut dalam Quran, Allah sebutkan surah 6 ayat 153. Kemudian Nabi baca ayat ni. Surah 6 ayat 153. Tengok, jadi kalau kita tengok pasal hadis ni, namanya Nabi ni mengajar praktikal lah. Dia ada ABM kan? Apa dia? Alat bantuan. Dia bukan main-main, bukan ni. Nak bagi faham. Banyak hadis Nabi lukis. Ada hadis lain juga Nabi lukis juga. Tentang cita-cita manusia. Satu hadis. Tentang cita-cita manusia juga. Tapi tak apa lah. Yang ni hadis satu ni. Dan Nabi baca ayat ni, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahawasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutlah kamu jalan ni. Jalan mana? Jalan yang ni. Inilah jalan aku yang lurus. Aku bawa wahyu. Aku bawa Quran, aku bawa sunnah aku. Maka ikutlah kamu jalan yang ni. Kemudian dia kata apa? Fala tattabi'us subula. Janganlah kamu ikut jalan-jalan. Subul maknanya jamak kepada jalan-jalan. Mana jalan-jalan lain? Ni yang kiri kanan ni. Kiri kanan ada orang panggil, mai sini, mai sini, mai sini. Sepanjang hidup kita. Seolah-olah begitu. Sehingga akhirnya kita tergelincir daripada jalan Nabi itu. Tapi hari ni, okey tak? Sedang berada di atas jalan lurus ke tak? Apa dia punya kayu ukur? Kayu ukur kita, betul-betul berada di atas jalan lurus, apa kayu ukur? Apa kayu ukur dia? Mai kuliah.
Mana madam kayu ukur dia hadis ni. Saya nak pergi hadis ni. Hadis ni penting. Kayu ukur dia hadis ni kita ukur masing-masing kita dan utamanya keluarga kita sendiri dulu. Dia ada hadis Nabi kata apa? Al-Quran. Syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Cuba kita baca hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Jadi Nabi beritahu dulu fungsi Quran. Al-Quran ini fungsi dia pertama syafi'un musyaffa'. Mana dia? Syafi' mana apa? Syafi'. Syafa'at. Syafa'ah mana apa? Syafa' maknanya genap. Lawan genap watrun, ganjil. Witrun lawan dia syaf'un. Wasyaf'i wal watrun, kan? Surah apa? Ingat surah apa? Saya kena baca dari mula baru ingat ni. Wasyaf'i wal watr. Sambung. Wal fajr wa layalin 'ashr. Baru boleh sambung kan. Wasyaf'i wal wat. Syaf'i mana perkataan syafa' ni? Syaf'i mana apa? Genap. Wal watri ganjil. Syafa' genap. Watrin ganjil. Faham? Jadi yang boleh ganjil Allah saja. Sebab itu Allah suka yang ganjil. Kan apa-apa kita buat ibadah last tutup dengan ganjil, betul? Allah suka kita witir sebab Allah lah yang ganjil. Dia tak perlu penggenap. Tahu penggenap? Penggenap ni apa? Makhluk perlu penggenap. Penggenap ni apa? Daripada seorang ada pasangan. Itu penggenap, pasangan. Untuk bantuan. Sebab dia tak boleh seorang-seorang. Memang sifat dia. Positif ada negatif. Ada bulan, ada matahari. Ada siang, ada malam. Ada laut, ada daratan. Ada lelaki, ada perempuan. Betul? Ada syurga, ada. Semua tu makhluk Allah. Allah tak ada yang lain selain, tak ada pasangan-pasangan begitu. Kan? Sebab itulah kita nanti kat dunia pun perlu, nanti saat akhirat lagi perlu. Dan penggenap kita nanti ke akhirat satu je. Apa dia? Al-Quran. Ada tak nanti rumah kita yang 2-3 biji tu jadi penggenap kita nanti? Tak. Hari ni sekarang memanglah. Kan? Lagi bahagia sebab apa? Lagi banyak tu.
Jadi sebab apa dia lagi rasa kuat, sebab lagi penggenap dia lagi ramai, lagilah dia rasa selesa kononnya kat dunia kan. Tapi kat akhirat nanti semua yang dia sangka penggenap dia tadi tu, yang menjadi syafaat-syafaat, bantuan-bantuan dia tadi, rupanya tak ada apa-apa dah. Yang ada nanti yang datang yang jadi penggenap dia hanyalah Quran. Yang selama ini dia letak kat mana Quran? Dia letak kat belakang dia. Faham? Kerana nak penggenap harta benda tadi, dia sanggup letak Quran ni yang nanti, yang inilah nanti nak dia letak belakang sekarang ni. Faham tak? Sedangkan yang dia rasa tu nanti semua akan tercicir nanti, semua memang hilang punya. Yang ini nanti yang muncul, yang selama ni dia buat tak tahu aja. Cuba bayangkan. Jadi Nabi kata Quran ni nanti ke akhirat syafi'un musyafa'. Mana dia? Syafa' ni penolong lah. Penggenap, penolong yang musyafa', yang pasti pertolongan dia memang akan berjaya. Siapa di akhirat tiba-tiba Quran datang, bantu dia, bantuan Quran memang pasti musyafa', pasti mujarab maksud dia. Pasti berjaya. Hari ni kat dunia, kalau kita ni kawan-kawan ni dituduh bersalah, masuk mahkamah, kita pun panggil penggenap siapa? Panggil kita punya pembela, orang bela, upah. Tapi kadang-kadang ada tak kalah? Ada, baru banyak yang kalah juga kan, dah habis duit pun. Di dunia ni mahkamah dia macam tu, tak tentu, tak jamin. Tapi bila Quran datang ke akhirat, Allah kata syafi', bila Quran datang nak tolong, musyafa', memang pasti siapa pun tak boleh nak tangkal pertolongan dia. Dia akan jadi peguam bela kita, dan peguam bela yang pasti menang. Faham? Itu fungsi Quran ke akhirat. Tapi macam mana nak Quran jadi peguam bela? Kena tengok dulu syarat. Bukan semudah-mudahnya. Yang kedua, kalau dia bukan peguam bela, dia jadi apa? Wa mahilun musaddaq. Mahil apa dia? Pendakwa pula, penuduh. Dia akan datang pula ke akhirat, dia tuduh kita. Cuba bayangkan. Jadi kalau kat dunia kan, kita ni duit banyak apa semua, kita tuduh. Ada orang datang, penuduh datang kan. Kat dunia kadang-kadang kita boleh menang tak kes tu walaupun salah? Boleh. Orang tu datanglah bawa penuduh siapa-siapa pun nak tuduh kita apa-apa kan. Pendakwa, tengok-tengok apa, selesai kes. Betul? Tapi kalau datang ke akhirat nanti, Quran datang untuk dakwa kita, musaddaq. Maknanya apa? Sedekah maknanya apa? Benar. Maknanya apa? Tuduhan Quran pasti siapa pun tak boleh lawan. Habis. Tiba-tiba Quran datang, dia bukan nak bela kita, dia tuduh kita. Confirm. Gelap. Habis. Tak ada siapa boleh sangka tuduhan Quran. Ini Allah beritahu. Ini fungsi Quran yang patutnya menakutkan kita ni. Bila ni? Sabar dulu. Lepas mati nantilah. Bukan sekarang. Sekarang orang boleh. Allah kata, hari ni hari kamu nak buat apa dengan Quran? Silakan. Nak letak Quran kat belakang kamu, buat suka hati. Tak nak belajar Quran, kamu kata kamu sibuk. Silakan. Yang beri rezeki kat kamu pun aku yang turunkan Quran ni. Yang bagi kamu pangkat besar-besar, kamu kaya, kamu dapat berapa banyak semua tu, yang bagi semua, aku yang turunkan Quran ni. Akhirnya nanti kamu cari aku juga. Akhirnya Quran nanti akan datang kat kamu, nak jadi sama ada dua je. Dia akan dakwa kamu ke akan bela kamu. Tapi kalau dia dakwa kamu, kamu akan habis. Dan kalau dia bela kamu, pasti kamu selamat. Itulah jaminan Allah dengan Quran. Jadi sepatutnya kita kena buat Quran ni macam mana? Remeh-remeh kan? Baca nak bagi faham sungguh-sungguh ke tak? Sepatutnya itulah yang berlaku. Jadi Allah kata ini, Nabi bagi syarat dia. Apa dia? Man ja'alahu amamahu. Inilah orang yang dapat ni. Ini yang pertama. Kita nak Quran sebagai datang dalam bentuk apa? Yang pertama. Kita sangat tak nak Quran datang dalam bentuk yang ke? Ini memang bahaya. Bahaya. Jadi nak pastikan Quran ni jadi yang pertama, Nabi suruh buat apa? Man ja'alahu amamahu. Siapa yang menjadikannya amam. Amam ni apa? Imam. Pemimpin. Quran duduk depan kita. Imam ni macam mana? Boleh tak kita solat, mana imam, makmum sini, imam kat belakang? Boleh? Tak boleh. Kita pun nak follow orang ni kan. Saya tak tahu jalan ni. Awak pimpin saya lah. Tengok-tengok, kita pula yang ke depan dia. Orang ni pun pening kepala. Kata nak ikut aku. Betul tak? Jadi imam mesti kat depan. Jadi boleh tak imam kat depan? Macam mana?
kita kena follow dia, kena tahu dia buat apa. Dia tengah sujud ke, dia tengah rukuk ke, dia tengah apa, kita kena tahu kan. Jadi bila nak jadi Quran sebagai imam, kita mesti tahu Quran suruh apa, Quran kata apa. Macam mana dia nak pimpin kita, kita pun tak tahu arahan dia apa. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kita kena tahu apa yang Quran bagi tahu. Sebab tu kena peduli. Kena peduli. Macam mana Quran jadi pimpinan kita? Kita tak pedulikan diri pun. Jelas tak? Jadi ini satu benda kita kena sedar. Ini jalan yang lurus yang kita nak. Sebab tu Nabi kata apa? Jadikan Quran imam kamu. Dan Quran nanti akan jadi penolong kamu dan dia akan apa? Qadahu ilal jannah. Dan dia akan pimpin kepada syurga. Jadi inilah syarat nak Quran tolong kita. Dan yang kedua, wa man ja'alahu khalfa dhahrih. Siapa yang jadikan Quran khalfa dhahrih apa? Khalfa belakang, berlawanan dengan Quran. Quran kata A, dia pergi buat B. Dia tak tahu arahan Quran pun. Dan Quran duduk kat mana? Quran bukan keutamaan dia, Quran duduk belakang. Quran yang ekori dia, bukan dia yang ekori Quran. Apa jadi? Saqahu ilan nar. Dan Quran akan heret dia masuk neraka. Kenapa? Quran akan tuduh dia sampai dia lingkup. Dan dia Quran nak pastikan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi jangan main-main dengan hadis Nabi ni. Ini dalam sahih, silap saya Ibn Hibban. Boleh semak balik lah. Jadi ni benda ni, itulah masuk jalan yang lurus. Yang Nabi kata apa? Jangan kamu ikut jalan-jalan lain, bahaya. Ikut aku ni. Sebab inilah nak selamatkan kita. Okey? Berat lah. Penyampaian saya memang berat selalunya. Makin lama makin sikit pula. Sebab takut kan. Jadi siapa yang ikut, janganlah kamu ikut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kelak menyebabkan apa dia? Kamu akan bercerai-berai daripada jalan yang sepatutnya. Dzalikum wasaqum bihi. Demikianlah Allah mewasiatkan kamu. Tengok ni perkataan wasiat. Allah wasiatkan kita. Allah pun bagi wasiat kita. Punya pentingnya benda ni. La'allakum tattaqun, supaya kamu benar-benar jadi hamba yang bertakwa dengan benar-benar jadikan Quran ni sebagai bimbingan hidup. Okey, itulah jalan yang lurus. Yang pertama, yang kedua, maksud dia apa juga? Jalan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surah ni, surah Yasin, yang kita akan sampai nanti ayat ni, wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Jadi pertama tadi jalan apa? Jalan ilmu, kan? Ini Nabi beritahu, ikut Nabi ni. Ni dulu kita kena tahu Quran tu. Yang kedua, laksanakan dengan abdikan diri kepada Allah. Tuntutan-tuntutan yang ada dalam Quran ni. Menerusi tuntutan yang ada dalam Quran. Jadi wa an ya'buduni, dan jadilah hamba aku. Sebab ada golongan yang Allah dah beri dah dia kitab. Kan? Tapi dia bukan gunakan arahan dalam kitab itu menjadi hamba Allah. Ini yang kedua, jalan pengabdian diri. Wa hadza siratim mustaqiman. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Baik, seterusnya dalam ayat lain dalam surah 51 ayat walatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak ada tujuan lain aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka hidup mengabdikan diri kepada aku menerusi panduan aku. Kita tak akan tahu jalan nak jadi hamba Allah tanpa panduan dari Tuhan. Itu tak dapat tidak benar-benar nak jadi hamba Tuhan, pastikan ikut panduan daripada Allah sendiri yang Allah ajar dalam Quran ni. Pimpin kita, pimpin agar manusia dekat dengan Quran betul sampai faham betul apa yang Allah nak, Allah beritahu kita. Yang ke seterusnya, jadi ibadah ni ada syarat dia lah. Saya bagi tajam tu kan, syarat ibadah diterima ada dua, iaitu pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, ikut jalan Rasul, ikut jalan perintah Quran. Saya ikhlas solat subuh 3 rakaat, tak boleh. Saya ikhlas sebab lagi baik, lagi banyak. Saya sangat suka saya buat solat subuh
8 rakaat. Ikhlas. Terima tak? Tak boleh. Dia mesti ittiba, ikut arahan. Dia tak boleh lebih. Baik, seterusnya ini hadis-hadis yang menyokong maksud kenyataan saya tu lah. Saya dah tulis dalam rajah tu ringkas tu. Okey, seterusnya jalan yang lurus lagi iaitu berpegang teguh kepada itu jalan istiqamah lah, kepada tali Allah, kepada perintah Allah ni. Dalam surah An-Nisa ayat 175, fa ammal ladzina amanu billah, maka adapun orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengan arahan ajaran Allah ni, fasayudkhiluhum fi rahmah, kelak kami Allah akan masukkannya ke dalam rahmatnya, wa fadlin, dan kurniaannya, wa yahdihi ilaihi siratan mustaqim, dan Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus, iaitu dengan istiqamah, berpegang teguh di atas apa yang telah kita lakukan, kekal buat, jangan separuh jalan je. Kan kadang-kadang dia jadi separuh jalan. Yang biasa buat separuh jalan ni apa? Biasa buat separuh jalan. Ada? Tak ada. Yang biasa buat separuh jalan je. Kalau bisnes tak apa kan. Tak apa separuh jalan. Tengok jual ni tak jual kain tak laku lah, kita buat bisnes lain pula. Jual apa pula? Ambil yang laku. Betul tak? Itu bolehlah separuh jalan, tak ada masalah kan. Sebab dia, nama dia apa? Opportunist. Opportunist ni ikut apa yang kan, opportunist, apa yang boleh datangkan manfaat kan? Tapi bila Quran boleh tak buat macam tu? Tak boleh, tak ada pilihan. Ini pilihan yang Allah pilihkan untuk kita. Kita ikut jalan ni. Nabi kalau lah macam tu opportunist, alamak, wahyu ni musyrikin, Abu Jahal tak nak terima lah. Pilih lain lah. Ada tak tawaran tu? Ada tak Nabi dapat tawaran suruh pilih jalan lain? Ada. Tapi Nabi buat tak? Tak. Cuba tengok surah 10. Ni. Ini untuk kita lah sebenarnya. Untuk saya juga. Untuk saya juga. Jadi apa kita peduli bila kita baca ayat ni? Apa kita peduli? Kita buat je kerja kita. Allah tulis je. Jadi wa idza tusla alaihim, Allah ni bicara Allah dekat Nabi. Dan bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah yang bayyinat, yang menjelaskan. Jadi Nabi ajar Quran, Nabi terangkan Quran, isi kandungan dekat masyarakat. Apa kata masyarakat ni? Qala allazina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang yang tak beriman dengan pertemuan kami, yang tak nak lah Quran ni tak sesuai dengan apa yang kami fikir, kami nak yang ni. Apa dia kata? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu, gantikanlah bacaan yang lain, bawa cerita lain lah, atau tukarlah dengan benda lain. Tak payah sibuk nak buat usaha-usaha ni. Apa Nabi kata? Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, jawab kepada orang macam ni, aku tak ada sikit pun kuasa ataupun kelayakan untuk menggantikan dengan ikut suka hati aku. Sebab ni satu kewajipan kita, arahan Allah kepada Nabi. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak hanyalah ikut apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin aziz. Sesungguhnya aku bimbang jika aku ganti benda lain. Kenapa? Nak dapat habuan dunia ni lah. Kan? Jika aku derhakakan Tuhan aku dapat azab yang dahsyat. Jadi ini istiqamah, perintah Allah untuk kita terus buat kerja yang mengajak manusia kepada jalan yang lurus ni. Baik, jadi itulah wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh dengan jalan Allah ni, maka dia telah dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Banyak ayat-ayat yang saya bagi itulah dalam tu boleh baca tu. Dan jalan yang seterusnya ialah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi ya. Kita buka surah 5 ayat 15 tu. Buka dalil yang last saya bagi tu kan. Saya bagi banyak tu sebenarnya. Tapi saya buka surah 5 ayat 15 tu.
Dan kita baca hadis-hadis sebagai penutup nanti ya. Sikit lagi. Di surah 5 tu ayat 15 Allah firman, kita berangkat belakang tu, boleh tengok dalam slide pun tak apa. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari sisi Allah cahaya dan kitab yang jelas nyata keterangan dia. Yang dengan kedua-dua ni, itu cahaya ni maksudnya Rasulullah. Nur ni maknanya siapa? Ni nur ni maknanya Rasulullah. Nur Nabi ni nur maknawi, iaitu Nabi ni cahaya yang membawa petunjuk manusia kepada manusia. Bukan Nabi dicipta daripada cahaya. Salah tu, tak? Faham tak? Bukan Nabi dicipta, bukan hisi, nur hisi. Nabi ni cahaya, yang cipta cahaya siapa? Malaikat. Faham? Yang dicipta daripada bahan ciptaan dia daripada cahaya, malaikat. Yang dicipta daripada lidah api, jin. Bukan syaitan, jin. Syaitan bukan, syaitan sifat. Boleh melekat dekat jin, boleh melekat dekat manusia, sifat jahat. Faham? Syaitan ni rujuk pada sifat jahat. Jadi kalau ada manusia yang jahat, yang jauhkan daripada kebenaran, itu juga syaitan. Syaitan manusia. Kalau ada jin yang jahat, dia ikut ketua jahat dia, iblis tu, ya, dia sesatkan orang, itu juga nama dia syaitan. Faham? Tapi jin sendiri secara umumnya apa? Ada yang beriman, ada yang kafir lah. Faham? Dicipta daripada apa? Api. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Okey? Dan manusia pula dicipta daripada apa? Tanah. Jadi nur di sini maknanya apa? Nur maknawi, iaitu Nabi memberi hidayah kepada manusia, itu cahaya yang dibawa oleh Nabi. Jadi Allah sebut dalam ayat seterusnya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan dengan cahaya ini Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti apa yang Allah redha dalam perintah-perintah dia. Jadi syarat nak dapat duduk di atas petunjuk ni ialah ittiba', ikut arahan tu. Jadi kalau kita tahu saja tapi tak buat, tak ikut, maka kita tak dapat cahaya pun. Subulas salam, kepada jalan-jalan yang selamat. Dan wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, dan Allah keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya biiznih, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratum mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini jaminan Allah. Syarat dia apa? Ittiba' ni. Point dia kat sini. Manittaba'a ridwana. Siapa yang belajar Quran buat tapi tak ittiba' pun, tak buat pun apa-apa yang dia ajar, tak dapat apa-apa juga. Faham Contoh macam pakcik Nabi, siapa? Abu Talib, dia tolong Nabi dah. Dia sokong Nabi dah. Sokong, tapi arahan dalam Quran ni untuk beriman, buat tak? Dia tak buat. Dia sekadar tu je. Akhirnya apa? Tak dapat apa-apa juga. Cumanya dia ni dapatlah sesaan paling ringan dekat dalam neraka. Apa dia? Apa sesaan paling ringan dalam neraka? Ya, berjalan di atas api, ya, di bawah aja. Tak sampai buku lali pun. Tapi menggelegak sampai mana? Otak menggelegak. Kita kalau berjalan dekat api, otak menggelegak tak? Api sampai kat buku lali je, kat bawah je. Kaki je lah melencur. Tak ada sampai otak kan? Maknanya apa? Tahap kepanasan api neraka sangat dahsyat. Kan? Maknanya apa? Bawah tu je, maknanya badan semua hancur sampai otak ni apa? Menggelegak. Itu dia yang paling ringan dalam neraka. Cuba bayangkan. Jadi ini syarat yang seterusnya untuk berada di atas jalan yang lurus. Kena ikut. Bukan hanya dengar saja, tahu saja. Kita panggil apa? Rekreasi minda ataupun window learning. Kalau pergi shopping, pergi kedai, bukan nak beli pun, window shopping je. Tak beli pun, tak buat pun lah. Tak gunalah apa-apa, tak dapat apa-apa, bawa balik kosong je. Begitu juga kalau belajar kan. Apa dia? Tahu saja, tapi tak buat pun tak dapat apa-apa juga. Ingat itu tu. Jadi Nabi kata dalam sebuah hadis, Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, man ya'ba, siapa yang tak nak masuk? Siapa yang enggan? Qala, Nabi jawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taatkan akulah dia yang orang yang nak masuk syurga.
Dan siapa yang derhakakan aku, tak mentaati perintah aku, itulah orang yang enggan masuk syurga. Dalam Sahih Bukhari 7280. Daripada Abu Dzar dalam sebuah hadis lain, Nabi sebut, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Jadi Nabi kata ni, tengok. Nabi dah selesai sampaikan kepada kita. Tak ada satu pun perkara yang mendekatkan seseorang tu dengan syurga dan yang menjauhkan seseorang tu dari neraka, melainkan semua yang aku dah terangkan. Tapi ramai tak yang masuk neraka? Orang kabur dalam Quran. Ramai. Nabi beritahu kat sini, hari ni apa? Tak ada satu pun yang boleh mendekatkan seorang tu mudah untuk masuk syurga dan yang menjauhkan seorang tu daripada kena azab dengan Allah. Melainkan kaedah dia semua aku telah terangkan kepada kamu. Kat mana? Melalui wahyu ni lah. Tak tinggal satu pun yang mendekatkan kamu ke syurga dan menjauhkan kamu dari neraka kecuali semua yang telah dijelaskan kepada kamu. Ini kata Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi dah berlepas diri dari apa yang Nabi dah buat. Jadi dalam sebuah hadis lain lagi, ma taraktu syai'an, tidak aku tinggalkan satu pun mimma amarakumullahu bihi illa amartukum bih. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tiada satu pun daripada apa yang Allah perintah kepada kamu melainkan aku telah perintahkan kepadamu, dan tiada satu pun daripada apa yang Allah larang kepadamu melainkan aku telah larang kamu daripada melakukannya. Nabi dah sempurnakan tugas dia kepada manusia. Jadi Nabi kata lagi dalam hadis lain, sesungguhnya kedudukan aku kepada kamu umpama seorang bapa yang mendidik kamu. Nabi dah habis ajar, dah habis asuh dah tinggalkan ajaran dia. Jadi apa tugas kita hari ni? Fuduli. Apa dia? Ambil peduli. Belajar tu. Ya, okey. Sikit. Jadi kesimpulan jalan yang lurus yang kita bincang ni, ala siratil mustaqim, ialah jalan Allah yang satu, menerusi Quran dan sunnah Nabi ni. Dan yang kedua, jalan hidup mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, kenyataan yang saya bagi tadi. Jalan hidup berpandukan Quran dengan pegang teguh kepada seluruh ajarannya, dan jalan hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap amalan. Ini kesimpulan yang ringkas. Dan cara beriman kepada Rasul ni ada empat ni syarat beriman kepada Rasul. Pertama, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan segala apa yang baginda khabarkan. Apa yang baginda khabarkan? Tasdiq. Quran semua khabar Nabi. Ada berapa? 6236 ayat. Benarkan semua itu. Yang kedua, ta'atu fi ma amar, mentaati segala apa yang Nabi perintah dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi. Dan yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang baginda larang dan tegah dan ancam. Dan yang keempat, an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi. Semua ni maknanya apa? Kena diambil peduli, diambil tahu perkara-perkara ni. Jadi itulah sedikit dan faedah daripada apa yang kita belajar ni hari ni. Jadi apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan yang lurus. Dan sesungguhnya jalan yang lurus itu ialah jalan mentauhidkan Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan mentaati segala perintahnya. Dan siapa yang berada di atas jalan yang lurus ketika di dunia, maka dia akan dipermudahkan melalui titian sirat di akhirat kelak. Okey, cukuplah sampai sini. Soalan tu saya ada bagi jawapan terus dah, kan? Jadi cukuplah sampai faedah dan pengajaran ayat yang 4 saya bagi 3 tu. Ya, insya-Allah sampai sini dulu untuk ayat ni, ayat 4. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.